Okey semua. Okey. Assalamualaikum. So, hari ni saya just nak membaca saja sambil saya buat video live. So, bila saya upload dalam YouTube atau mana-mana media atau mana-mana aplikasi media sosial, orang lain pun boleh ambil input ni jugalah. Okey. So, by the way, saya bukan pensyarah. Sebenarnya saya masih lagi student, belajar PJJ. Semuanya saya saja buat video sebab okay, sambil-sambil saya belajar, saya merakamkan apa yang saya belajar. So, sekarang ni saya membaca subjek pengantar psikologi. Okay, ni dah masuk pada bab 1, pengenalan psikologi. Okay, apa itu psikologi? Psikologi berasal daripada gabungan dua perkataan Greek, iaitu psycho, iaitu jiwa, rohani atau mental, dan logos atau logi yang membawa maksud kajian. Okay. So, maksudnya kat sini ia bermaksud kajian jiwa, mental atau rohani manusia. Okay, menurut William James dan Bruno berpendapat psikologi sebagai sains kehidupan mental. Okay, yang menekankan unsur-unsur subjektif atau kemanusiaan yang tidak dapat didaftarkan oleh sistem kederiaan manusia. Psikologi sebagai suatu kajian saintifik yang menggunakan kaedah penyelidikan, tinjauan, korelasi, pemerhatian, kajian kes dan lain-lain. Psikologi juga mengkaji tingkah laku manusia, iaitu perbuatan yang boleh dilihat dan perbuatan yang terselindung yang orang lain tak boleh lihat. Iaitu apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, mimpi, fantasi, khayalan dan lain-lain. Kemudian, matlamat psikologi pertamanya adalah untuk menghuraikan tingkah laku dengan membuat pemerhatian saintifik yang terperinci. Kemudian, menjelaskan tingkah laku dengan menjalankan ujian untuk memastikan penyebab terhadap sesuatu tingkah laku tersebut. Kemudian, meramal tingkah laku iaitu kita meramal bila ia akan berulang pada masa akan datang. Kemudian, kita membuat perubahan tingkah laku iaitu mengubah tingkah laku negatif kepada positif. Okey, bidang-bidang psikologi termasuklah psikologi klinikal, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kognitif ataupun pemikiran, psikologi industri dan organisasi, psikologi fisiologi dan psikologi eksperimental dan psikologi kaunseling. Okey, ini cabang-cabang bidang psikologi lah. Okey. Evolusi psikologi. So, sejak zaman Plato dan Aristotle lagi, manusia sudah mula tertanya-tanya tentang tingkah laku manusia. Oleh yang demikian, asas intelek psikologi berasal daripada falsafah dan fisiologika abad ke-19 yang turut meminati rahsia minda. Ini menurut pendapat Gary uh, dan Zimbardo pada tahun 2008. Bukan pendapat lah, macam dia orang menceritakan balik apa yang dia orang tahu. Kemudian menurut Charles Darwin mengatakan tingkah laku dan pemikiran manusia berkemungkinan menjadi satu subjek kajian. Sekiranya kita berasal dari evolusi, kemungkinan kita juga tertakluk pada hukum alam semula jadi. Dan itu boleh dikaji secara saintifik. Okay. So, kita boleh dikaji dengan orang panggil cara saintifik lah sekiranya kita terikat dengan hukum alam.
Kemudian aliran psikologi yang awal. Okey, so maksudnya kat sini dalam bidang psikologi ni dia ibaratnya lah, dia macam banyak mazhab jugalah. Okey, macam banyak mazhab. Tapi kita tak sebut mazhab lah, yang tu lebih pada agama. Yang ni kita sebut macam aliran. So aliran awal psikologi pertamanya kita ada strukturalisme dan funksionalisme. Okey. So strukturalisme ni dia berkaitan dengan sensasi dan perasaan daripada pengalaman perceptual. Okey, pengalaman perceptual ni macam persepsi tanggapan apa yang kita tanggap. Okey. Kemudian funksionalisme ni pula dia macam something yang melangkaui sensasi dan persepsi. Okey, sensasi ni dia berkaitan dengan kederiaan dan persepsi ni kita punya tanggapan. Tanggapan yang dibuat melalui orang panggil apa daripada sistem kederiaan tu. Okay, daripada sistem kederiaan tu kita akan memproses untuk membuat satu tanggapan. Okay. Melangkaui sensasi dan persepsi dalam meneroka. Okey, saya ulang sikit. Melangkaui sensasi dan persepsi dalam meneroka bagaimana kita berfungsi dalam persekitaran. Okey. Kemudian kita ada aliran dalam psikoanalisis. Okay, dia punya pengasas dia adalah Sigmund Freud. So dalam aliran psikoanalisis ni, uh, pakar psikologi dia merawat masalah psikologikal seperti kemurungan dan kerisauan ataupun anxiety. So dia banyak melibatkan tentang teori ketidaksedaran, konsep ketidaksedaran, iaitu ketidaksedaran mengandungi pemikiran, ingatan dan keinginan yang jauh dan berbeza dari konsep kesedaran. Dalam masa yang sama, ia memainkan peranan utama dalam cara kelakuan kita. Okay. Matlamat psikoanalisis ini adalah untuk membawa kandungan. Maksudnya pengalaman-pengalaman pahit, benda-benda yang tertanam jauh, benda-benda yang kita yang boleh jadi kita macam ingat-ingat lupa sesuatu yang macam mimpi, dalaman yang tersimpan dalam diri kita tu dibawa keluar dalam keadaan sedar. So macam mana caranya? Okey, adalah caranya nanti kita bincangkan. Kemudian kita ada aliran behaviorisme yang diasaskan oleh John B. Watson. Behaviorisme berasal daripada kajian Ivan Pavlov yang melibatkan pelaziman klasik. Okey, pelaziman klasik ni dia melibatkan proses pembelajaran. Okey, berdasarkan pembiasaan kita. Okey. Kesemua tingkah laku adalah tindak balas yang dipelajari daripada satu rangsangan dalam persekitaran. Okey, yang melibatkan kita mempelajari sesuatu perkara itu melalui rangsangan yang kita terima. Okey, pelaziman klasik. So, ni sejarah awal psikologi ya. Sejarah wujudnya ilmu psikologi ni pada awal 1800. Okey, kajian saintifik telah dijalankan dalam biologi, kimia, fizik dan fisiologi telah mula dipelopori dengan penuh minat. Okey, kajian saintifik dalam biologi, kimia, fizik, fisiologi telah mula dipelopori dengan penuh minat. So, pada tahun 1879, Wilhelm Wundt membina makmal psikologi pertama di Jerman. Peristiwa ini dianggap sebagai permulaan psikologi sebagai satu sains. Okey. Kemudian kita ada William James. William James menerbitkan Principles of Psychology yang kemudiannya menjadi asas kepada funksionalisme yang merupakan cabang utama psikologi. Kemudian Sigmund Freud menerbitkan Interpretation of Dream, iaitu tafsir mimpi yang menjadi permulaan kepada pemikiran psikoanalitik. Kemudian Alfred Binet menerbitkan Intelligent Test di Perancis pada tahun 1805. Alfred Binet menerbitkan Intelligent Test di Perancis pada tahun 1905. Kemudian pada tahun 1906, Ivan Pavlov menerbitkan kajian pertama tentang peneguhan klasik atau pelaziman klasik melalui proses pembelajaran. Kemudian Mark
Wertheimer pada tahun 1912 menerbitkan kajian tentang persepsi pergerakan yang menandakan permulaan psikologi gestur. Kemudian the diagnostic and statistical manual of mental disorders. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM diterbitkan oleh American Psychiatric Association yang menandakan permulaan klasifikasi penyakit mental sebagai penyakit moden. Kemudian Lawrence Kohlberg mendemonstrasikan jujukan perkembangan moral. Okey, ilmu dan perspektif asas psikologi dalam psikoanalitik bertumpu kepada pengaruh ketidaksedaran minda dan pengalaman awal kanak-kanak dalam menerangkan corak tingkah laku serta merawat masalah psikologikal. Kemudian kita ada perspektif behavioristik yang bertumpu kepada bagaimana satu tingkah laku dipelajari dan peneguhan terhadapnya juga berkenaan perubahan tingkah laku melalui latihan. Kemudian kita ada perspektif perspektif humanistik yang diasaskan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow yang memberi tumpuan kepada perasaan manusia dan menyedari potensi manusia. Kemudian kita ada perspektif kognitif atau pemikiran oleh Jean Piaget dan Robert Bandura yang memberi tumpuan kepada proses minda iaitu berfikir, berperasaan, pembelajaran, mengingati, membuat keputusan dan penyelesaian masalah. Okey. Kemudian perspektif biologikal memberi keutamaan pada tingkah laku yang disebabkan oleh proses kimia dan biologikal dalam otak dan sistem saraf. Aktiviti otak diperhatikan secara langsung dengan menggunakan peralatan imbasan seperti pengimejan resonan magnetik MRI. Okay, dan tomografi pembebasan positron PET. Okay, kemudian dalam perspektif evolusi memberi fokus kepada asal usul evolusi dalam corak tingkah laku, pemprosesan minda dan pengujian nilai penyesuaian serta fungsi mereka. Isu-isu seperti pemilihan pasangan, cemburu dan autisme iaitu perlakuan menolong. Autisme ini dia adalah satu bentuk perlakuan menolong. Diterokai bersama dengan teori bagaimana corak tingkah laku ini berkembang. Kemudian, kita ada tajuk besar ya, psikologi sebagai sains dan kenapa psikologi ini dianggap sebagai ilmu sains. Okey. Pertamanya, psikologi adalah kajian saintifik tentang tingkah laku manusia dan haiwan. Ahli-ahli psikologi seperti ahli sains lain juga mengumpul data secara pengkaedahan dan mencantum data-data tersebut sedikit demi sedikit sehingga sampai kepada kesimpulan. Ahli-ahli psikologi harus mengikut kaedah dan prosedur yang sistematik semasa menjalankan kajian. Prosedur ini disebut sebagai metodologi kajian. Semua bidang sains berkongsi kaedah saintifik yang lazim digunakan dalam kajian. Mereka mengumpul data secara berhati-hati dan membuat pemerhatian secara sistematik dan berusaha untuk meramal apa yang diperhatikan dengan membina teori-teori. Okey. So, apa maksud teori ni? Teori ni dia adalah satu andaian berdasarkan pemerhatian dan pemikiran logik. Okey. Ahli psikologi menggunakan kaedah saintifik untuk menghurai, memahami, meramal dan mencapai langkah-langkah kawalan terhadap apa yang mereka kaji. Kaedah asas kajian psikologi pertamanya kita menggunakan kaedah pemerhatian naturalistik iaitu tingkah laku seseorang individu diperhatikan di persekitaran semula jadi, di mana tingkah laku tersebut berlaku secara semula jadi. Maknanya bukan lakonan, memang dia betul-betul real. Dia tak fake. Okay. Kemudian melalui kajian kes, di mana kajian dilakukan secara mendalam tentang seseorang individu dan tingkah laku seseorang. Kemudian kaji selidik ini dia macam satu set soalan, dia macam soalan inventory. Okay, satu set soalan standard yang dikemukakan pada sejumlah peserta yang ramai. Kemudian kita ada penyelidikan korelasi. Okay, untuk mencari perhubungan. Okay. Menggunakan kaedah statistik. So, dia lebih pada pengiraan untuk menyiasat perhubungan di antara dua atau lebih pemboleh ubah. Kemudian kita ada penyelidikan eksperimental, iaitu dua atau lebih pemboleh ubah dimanipulasi. Dua atau lebih pemboleh ubah dimanipulasi secara sistematik dan kesan manipulasi terhadap pemboleh ubah lain dikaji. Okay, penyelidikan eksperimental.
So, kelebihan dan kelemahan kajian. Kemudian kita nak tengok. Okay. Kelebihan dan kelemahan kajian. Pemerhatian naturalistik, kelebihannya, ia dapat memberi maklumat yang lebih tepat, memandangkan peserta berada dalam keadaan semula jadi dan bertindak lebih spontan. Kelemahannya adalah kemungkinan tingkah laku peserta berubah disebabkan kehadiran pemerhati. So, maksudnya di sini dia tahu orang sedang perhatikan dia, jadi dia ubah tingkah laku dia. Maksudnya dia tak real dalam bertingkah laku. Kemungkinan pemerhati bersikap bias dan pemerhatian yang dibuat tidak semestinya boleh dibuat secara umum. Okey. Kemudian kita lihat pada kelemahan dan kelebihan kajian kes pula adalah kelebihan kajian kes memberi banyak maklumat yang terperinci. Ia berguna untuk membentuk hipotesis. Kelemahan kajian kes pula tidak semestinya kajian kes orang panggil apa? Kajian kes tersebut tidak semestinya kajian kes tersebut tidak semestinya mewakili populasi secara umum, mungkin memerlukan tambahan masa dan wang. Kemudian kita ada kaji selidik. Kelebihan kaji selidik ini adalah ia menghasilkan banyak maklumat yang dapat dikumpul dengan cepat dan murah. Kelemahannya adalah kemungkinan peserta tidak menjawab soalan secara jujur. Soalan yang tidak dibentuk dengan jelas memungkinkan jawapan yang kurang jelas. Kemudian kita lihat pada kelebihan dan kelemahan penyelidikan korelasi. Kelebihannya, ia boleh memberi perhubungan antara pemboleh ubah dengan jelas, membolehkan ramalan tingkah laku dibuat. Kelemahannya adalah kesimpulan berkaitan antara sebab dan kesan tidak dapat dibuat. Nah, okay. Kelemahan, kesimpulan berkaitan antara sebab dan kesan tidak dapat dibuat. Kemudian, penyelidikan eksperimental. Okey, kelebihannya adalah kesimpulan berkaitan antara sebab dan kesan boleh dibuat. Kelemahannya pula adalah persekitaran maklumat tiruan berkemungkinan memberi kesan kepada tingkah laku peserta. Banyak pemboleh ubah yang tidak dapat dikawal dan dimanipulasi boleh merumitkan keputusan. Isu etika dalam penyelidikan psikologi. So, dalam penyelidikan psikologi ni juga kita perlu jaga isu dan etika. So, ni antara kes-kes lalu yang pernah berlaku terhadap seorang kanak-kanak Albert, okay, eksperimen John Watson terhadap Little Albert. Okay. Watson menggunakan peneguhan klasik dalam membina perasaan takut ke atas Little Albert, seorang kanak-kanak lelaki berusia 1 tahun terhadap anak kecil yang putih dan berbulu. Bayangkan kesukaran Albert terpaksa membesar dengan perasaan takut kepada anak tersebut. So ni melanggar etika lah sebab dia mengeksploitasi hak peserta perasaan kita. Okay. Terutama lagi peserta tu adalah manusia. Kemudian eksperimen Stanley Milgram. Okay, Milgram. Okay. Milgram telah mendorong peserta-peserta untuk percaya bahawa mereka akan melakukan kejutan untuk setiap kesalahan yang dilakukan. Walau bagaimanapun, walau bagaimanapun, peranan tersebut dimainkan oleh rakan Milgram yang seolah-olah dalam kesakitan. Eksperimen Milgram dianggap tidak beretika kerana membuat peserta-peserta mempercayai sesuatu yang tidak benar dan bertanggungjawab terhadap perasaan bersalah, konflik dalaman dan tekanan yang dilalui oleh peserta-peserta. Okey, so macam mana kita nak kajian psikologi kita ni menepati etika, orang panggil mengikut etika yang ditetapkan. Syaratnya adalah, ni syarat yang dikemukakan oleh Morris dan Maisto pada tahun 2001. Kesemua peserta harus dimaklumkan dengan jelas tentang jenis kajian yang akan dilakukan. Peserta harus menandatangani persetujuan. Risiko dan isu kerahsiaan perlu dijelaskan dan difahami oleh peserta. Okey. Itu saja untuk topik 1. Barang kekurangan minta maaf. Tak padam.